Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, perkembangan terkini ya, dan juga pendedahan daripada Ketua Polis Negara terkait kes GISBH ini. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Dan juga apa kata YB Azalina ya berkaitan dengan mangsa-mangsa yang terkait juga dengan kes GISBH ini. Jadi sahabat semua, saya ingin berkongsi dengan anda pendedahan terkini daripada Polis Diraja Malaysia, daripada Ketua Polis Negara. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga ya untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. 13 kanak-kanak disaki mangsa liwat dan juga 4 lelaki disiasat. Jadi itu antara kenyataan pendedahan terkini daripada Ketua Polis Negara. Katanya seramai 13 ya penghuni rumah kebajikan yang bernaung di bawah syarikat Global Equine Service and Business Holding ataupun GISBH ini dipercaya menjadi mangsa liwat selepas 172 daripada 392 mangsa eksploitasi berkenaan melalui saringan kesihatan maklum Ketua Polis Negara, yaitu Razarudin Hussein. Ini katanya berdasarkan laporan polis dan soal siasat yang dijalankan pihaknya menerusi Ops Global bermula 2 September yang lalu. Katanya lagi pada awalnya laporan polis diterima di Negeri Sembilan dan juga Selangor. Terdapat 4 mangsa mendawak diliwat. Dalam fasa kedua siasatan, kita menemu bual mangsa dan mendapati 9 lagi dipercaya menjadi mangsa liwat, katanya pada satu sidang media di Pusat Latihan Polis Pelapor Kuala Lumpur hari ini. Ketua Polis Negara berkata, polis telah membuka 4 kertas siasatan terhadap 4 lelaki yang disyaki melakukan perbuatan berkenaan mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jadi pada September yang lalu, polis melalui Ops Global menyerbu premis GISBH sekitar Selangor dan juga Negeri Sembilan. Serbuan dibuat selepas polis menerima laporan pada 2 September lalu berhubung dakwaan pengabaian kanak-kanak, amang seksual dan juga perbuatan cabul terhadap kanak-kanak di rumah penjagaan dipercaya milik GISBH di Negeri Sembilan dan juga Selangor. Ketika itu, Razarudin berkata polis berjaya menyelamatkan 402 kanak-kanak berusia antara 7 bulan hingga 17 tahun. Dan Ops Global melibatkan 705 pegawai dan anggota polis dan dibantu 287 kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kimia. GISBH ditubuhkan oleh bekas ahli-ahli kumpulan Al-Akram yang telah diharamkan oleh kerajaan. Namun syarikat itu sebelum ini beberapa kali menafikan sebarang perkaitan dengan kumpulan itu. Itu dia sahabat semua. Kalau benar ya melalui kenyataan pihak Ketua Polis Negara ini bahwa individu-individu yang terlibat ya di dalam GISBH ini antara mereka yang pernah ya diharamkan pertubuhan ataupun injil mereka. Namun sekali lagi walaupun mereka menafikan perkara itu sahabat semua, tapi hari ini satu demi satu perkara yang dilondekan, dibongkarkan melalui pendedahan ya daripada Ketua Polis Negara ini, satu yang amat-amat memeranjatkan kita. Jadi apa kata pula YB Azalina ya berkaitan dengan kes GISBH ini? Ya katanya Menteri Arah GBG tawar hikmat pendamping mangsa, itu antara kenyataan ya daripada Datuk Seri Azalina Othman. Katanya Jabatan Bantuan Guaman diarahkan untuk menyantuni kanak-kanak dan keluarga mereka yang menjadi mangsa jenayah seksual dan eksploitasi di Selangor dan Negeri Sembilan baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan tidak akan berkompromi dalam hal-hal penindasan terhadap kanak-kanak kerana golongan itu merupakan generasi penerus Malaysia dan kesejahteraan mereka ialah tanggungjawab kita bersama. Tambah lagi, saya telah menghubungi pengarah GBG dan mengarahkan GBG untuk menyantuni kanak-kanak dan keluarga mereka yang menjadi mangsa dalam insiden jelek ini dengan menawarkan hikmat pendamping kanak-kanak ataupun legal companion. Jadi tambah lagi, saya berasa amat duka cita dan mengutuk sekeras-kerasnya
kes 402 kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual dan eksploitasi di 20 rumah amal. Saya difahamkan siasatan sedang berjalan berkenaan perkara ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Dan Nazalina juga berkata kerajaan memberi penekanan serius dan komited terhadap isu yang melibatkan kesejahteraan dan keselamatan kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan Madani telah melaksanakan pelbagai langkah dan inisiatif termasuk pindahan kepada akta keterangan saksi kanak-kanak yang telah diluluskan pada sidang parlimen yang lepas. Tambah lagi pindahan itu bertepatan dan kena pada waktunya kerana ia memperuntukkan kecakapan saksi kanak-kanak untuk memberi keterangan dalam mana-mana prosiding selain menghapuskan keperluan keterangan sokongan mandatory, katanya. Rabu lepas, sebanyak 171 individu ditahan selepas polis menyerbu 20 rumah amal di sekitar Selangor dan juga Negeri Sembilan bagi membantu siasatan kes sebuah syarikat yang didakwa mengeksploitasi kanak-kanak serta agama. Ketua Polis Negara Tan Sri Razharuddin Hussain berkata, polis juga turut menyelamatkan 402 individu, masing-masing 201 lelaki dan 201 perempuan berumur antara 17 tahun yang 1 hingga 17 tahun yang ditempatkan di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Jadi sahabat semua, itu ini adalah perkembangan terkini ya, dan juga pendedahan terkini daripada pihak polis di Raja Malaysia ya, selepas siasatan dan telah pun membuat pendedahan ya, seramai beberapa individu ya telah ditahan, ditangkap untuk direman untuk disoal siasat terkait dengan isu cabul, isu liwat, dan yang paling jelek sekali adalah mereka pula diajar untuk meliwat, sahabat-sahabat semua. Ini adalah antara satu perkara yang amat-amat memalukan. Dan yang lebih memalukan lagi, mereka mengeksploitasi ya kanak-kanak ini demi untuk meraih sokongan ataupun meraih derma, kewangan, kononnya untuk rumah kebajikan dan sebagainya. Tetapi yang malangnya sahabat semua ya, itu hanyalah satu tunggangan bagi mereka menggunakan rumah amal, agama dan bangsa. Tetapi akhirnya apa yang berlaku seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara, ini adalah satu yang amat-amat memalukan dan satu perkara yang sangat serius, harus ini diambil tindakan segera. Kalau boleh GIBH ini kalau terbukti terlibat, kita sarankan dan kita menggesah sebagai rakyat Malaysia supaya mereka ini diharamkan serta-merta ya, dan juga akaun-akaun mereka itu harus dibekukan supaya wang-wang yang diberikan oleh rakyat ini tidak digunakan pakai sewenang-wenangnya seperti apa yang berlaku. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.